Assalamualaikum. Hari ini masih bersama saya Cikgu Nur Raihan. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu Unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Sekarang Cikgu nak tanya, kamu kenal tak siapa yang di-Pertuan Agong negara kita? Okey, sebelum tu Cikgu akan nyatakan objektif pembelajaran yang perlu dicapai hari ini. Yang pertama, di hujung pembelajaran cikgu nak kamu semua tahu menyatakan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Objektif kedua, cikgu nak di hujung pembelajaran kamu semua tahu menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Objektif ketiga, menyatakan istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir, menyatakan kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Baiklah, ni gambar siapa? Siapa ni? Ini adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ini adalah Yang di-Pertuan Agong negara kita. Kita akan belajar tentang beliau, tentang baginda hari ini. Okey, kita pergi ke bahagian pertama, iaitu kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Baiklah, Ketua Utama Negara, institusi Yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kalau sebelum ni kita dah belajar kan bagaimana Tanah Melayu itu mencapai kemerdekaan. Baiklah, selepas sahaja merdeka, terus diwujudkan institusi Yang di-Pertuan Agong. Penubuhan institusi Yang di-Pertuan Agong dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Kan ada masa merangka Perlembagaan Persekutuan tu, masa itulah institusi Yang di-Pertuan Agong ditubuhkan. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Jadi kalau ada soalan tanya, siapakah Ketua Negara? Siapakah Ketua Negara? Bukan Perdana Menteri ya, tetapi Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, Yang di-Pertuan Agong ni sebagai Ketua Utama Negara, baginda memayungi 3 badan kerajaan yang utama. Badan yang pertama adalah Badan Perundangan, badan yang kedua adalah Badan Eksekutif, dan badan yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Jadi Yang di-Pertuan Agong memayungi ketiga-tiga badan kerajaan ini. Jadi yang ketuanya adalah Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita masuk ke bahagian kedua, iaitu peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Kamu mesti tertanya-tanya kan, siapa yang memilih Yang di-Pertuan Agong negara kita? Yang memilih adalah Majlis Raja-Raja. Mari kita berkenalan dengan Majlis Raja-Raja. Baik, ini adalah gambar ahli Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar. Durbar ni nama lain lah untuk Majlis Raja-Raja. Ni sebelum merdeka nama Durbar ni. Jadi selepas tahun 1948 nama Durbar digantikan kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja-Raja Melayu dan 4 orang Yang di-Pertuan Negeri. 4 orang Yang di-Pertuan Negeri itu adalah negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Contoh macam Sarawak, ada raja tak? Tak ada kan? Jadi kita ada Yang di-Pertuan Negeri. Siapa Yang di-Pertuan Negeri kita? Tun Pehen Sri Taib Mahmud. Okey. Antara tugas utama Majlis Raja-Raja termasuklah melaksanakan pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Kan cikgu tanya tadi, siapa yang memilih Yang di-Pertuan Agong kita? Yang memilih Yang di-Pertuan Agong kita adalah Majlis Raja-Raja. Baiklah, macam mana peranan Majlis Raja-Raja?
Dia ada sebelum pemilihan, semasa pemilihan dan selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja ni memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Tu sebelum pemilihan YDPA. Mula-mula dia perkenankan dulu tarikh mesyuarat pemilihan. Semasa pemilihan, Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan YDPA yang baharu. Jadi bagaimana mereka memilih? Melalui pengundian. Kan tadi ada 9 ahli. Jadi 9 ahli itulah yang melaksanakan proses pengundian. Seterusnya selepas pemilihan YDPA, Majlis Raja-Raja berperanan untuk mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Jadi kamu kena ingat peranan Majlis Raja-Raja ni sebelum, semasa dan selepas pemilihan. Bahagian ketiga, istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Kamu tahu tak macam mana istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ni? Mari kita akan belajar. Istiadat yang pertama, urutan yang pertama, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ini adalah gambar yang di-Pertuan Agong kita melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Kan dah buat pemilihan tadi. Okey, dah pilih. Yang pertama yang di-Pertuan Agong perlu melafazkan sumpah memegang jawatan. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Tadi dah baca. Yang kedua pula dia tanda tangan. Tengok yang di-Pertuan Agong kita tengah tanda tangan. Yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Tengok ni adalah Tun Dr. Mahathir. Pada masa tu beliau yang jadi Perdana Menteri. Jadi beliau lah yang membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Yang keempat, yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Ni sebagai simbolik lah baginda mengucup keris kerajaan. Dan istiadat yang terakhir, yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Tengok baginda melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Okey, itu adalah 5 istiadat pertabalan. Cikgu nak kamu ingat ikut urutan. Dan kita masuk ke bahagian terakhir, iaitu kepentingan menghargai yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Sekarang cikgu nak tanya, adakah yang di-Pertuan Agong tu adalah tonggak perpaduan negara kita? Jika ya, apakah pentingnya, kenapa kita perlu menghargai yang di-Pertuan Agong ni sebagai tonggak perpaduan? Cikgu nak kamu fikir sendiri. Sebab ni kebat, cikgu tak boleh bagi jawapan. Kamu kena fikir sendiri, fikir betul-betul kenapa kita perlu menghargai. Supaya apa? Supaya negara kita sentiasa bersatu padu. Sebab kita berpegang, sebab kita menjunjung titah yang di-Pertuan Agong yang sama. Satu Malaysia ni, kita berada di bawah yang di-Pertuan Agong yang sama. Nampak tak perpaduan tu? Jadi cikgu nak kamu fikir dan cikgu nak kamu jawab dalam lembaran latihan yang cikgu dah letak dalam Google Classroom. Cikgu nak kamu cetak, kemudian kamu tampal dalam buku latihan. Buku latihan tu akan disimak semasa kelas bersemuka kelak. Dan ambil gambar yang kamu dah buat, hantar ke Google Classroom. Sebab cikgu nak rekod siapa ada buat, siapa tak buat. Okey, jangan lupa hantar dalam Google Classroom. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih.